السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وذهرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam kita menyambut hari Lebaran Idul Adha, sama-sama kita menghayati akan konsep pengorbanan menurut agama Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Korban bukan hanya sekadar kita melaksanakan ibadat dengan menyembelih binatang ternakan semata-mata pada hari raya Idul Adha dan juga hari-hari tersebut, tapi pengorbanan juga dituntut di dalam agama ini dengan mengorbankan diri kita, harta benda kita, jiwa raga kita untuk memastikan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini dapat ditegakkan di muka. Sebab itulah antara tanggungjawab kita sebagai khalifah, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah menjelaskan khalifah bermaksud niyabatan 'anil nubuwwah fi iqamati ad-din wa siyasati dunya. Khalifah ialah menggantikan tugas para nabi-nabi untuk menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama. Maka sudah tentu dah setiap manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan memastikan dunia ini ditadbir dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan usaha untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini memerlukan pengorbanan yang bukan sedikit, pengorbanan yang besar, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan pengorbanan sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam melancarkan dakwah secara terang-terang, sehingga sebilangan daripada kaum kerabatnya menyisihkan beliau, menghina beliau, menyeksa, memulau, berbagai-bagai lagi penyeksaan, penghinaan, mihnah, tribulasi yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam demi sebuah tanggungjawab untuk menegakkan agama Allah dan memastikan dunia ini ditadbir dengan agama. Pengorbanan para sahabat, kita melihat ada sahabat Bilal bin Rabah yang diletakkan batunya di atas dadanya. Ada sahabat Khabbab yang dicakar, yang dipanggang kulit sehingga lemak di dalam kulitnya menitis memandangkan bara api yang
memanggang diri. Ini contoh-contoh pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat untuk memastikan iqamat din wa siyasat dunia. Maka sudah tentulah apabila kita menghayati Aidil Adha, kita kena memahami bahawa bukan hanya kita menyembelih, melakukan ibadat korban dengan menyembelih binatang semata-mata, tetapi juga kita sewajarnya melakukan pengorbanan untuk memastikan agama Islam ini dapat disebarkan di seluruh dunia, dapat disebarkan ke seluruh manusia, dapat ditegakkan di bumi ini, sehingga dengannya ia dapat ditakbir mengikut apa yang diajar oleh Nabi SAW, dan umat manusia merasa keamanan dan kesejahteraan hasil daripada ajaran yang telah dibawa oleh Nabi SAW dan pentadbiran yang diasaskan daripada ajaran Nabi SAW. Maka sudah tentulah bagi setiap manusia ia memahami konsep pengorbanan yang sebenarnya. Setiap hari raya Aidil Adha, ia menyuntik jiwanya untuk bersama-sama dalam gerak kerja Islam. Ia menyuntik semangatnya untuk bersama-sama melakukan kerja Islam, seolah-olah tidak ada masanya untuk ia berfikir perkara keduniaan semata-mata. Ia berfikir masalah duniawi, ia berfikir masalah-masalah yang tidak ada kaitannya dengan Islam, kerana ia menjedari tanggungjawabnya sebagai seorang khalifah niyabatan 'anil nubuwwah fi iqamatid din wa siyasatul dunya, mengganti tugas para nabi untuk menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama, sehingga terlaksananya dasar-dasar Islam di dalam masyarakat, sehingga terbinanya daulah Islamiyah di dalam masyarakat. Maka sesungguhnya Hari Raya Aidil Adha ini mendidik diri kita supaya boleh melakukan pengorbanan jiwa kita, harta kita, masa kita untuk dakwah dan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah apabila kita melihat Syahid Hasan Al-Banna di dalam menggariskan arkanul bai'ah, rukun bai'ah yang mesti dikhadamkan sebagai seorang pejuang agama Allah untuk iqamatid din wa siyasatul dunia, yang mesti dikhadam oleh para da'i, pendakwa yang ingin menyampaikan seruan Islam kepada masyarakat, yang mesti dilalui oleh seorang jundullah, tentera-tentera Allah. Antaranya di dalam arkanul bai'ah, rukun-rukun bai'ah, adanya tadhiyah, adanya rukun tadhiyah, pengorbanan. Kerana sebagai seorang pejuang, sebagai seorang jundullah, sebagai seorang da'i, ia mestilah melakukan pengorbanan untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pun tarbiyah tadhiyah tersebut
ia mesti didahului dengan al-fahm. Rukun faham adalah rukun pertama di dalam arkanul bai'. Melaksanakan pengorbanan mesti mempunyai kepahaman. Kepahaman yang jelas tentang agama. Kepahaman yang jelas tentang organisasi. Kepahaman yang jelas tentang masyarakat waqi'. Keadaan-keadaan masyarakat. Suatu tempat, caranya, pendekatan dakwahnya berbeza dengan suatu tempat yang lain. Walaupun tempat itu juga manusia dan tempat yang lain itu juga manusia, tetapi suasana perangai manusia di suatu tempat dengan suatu tempat yang lain berbeza, yang memerlukan kepahaman waqi', keadaan, suasana yang ada pada tempat tersebut. Ini juga berlaku di dalam bidang pendidikan, memerlukan kepada setiap guru memahami keadaan anak-anak muridnya. Dari satu tahun berbeza dengan tahun yang akan datang. Dari satu sekolah berbeza dengan sekolah yang lain. Memerlukan kepahaman dan pendekatan yang berbeza demi memastikan matlamat dakwah itu tercapai. Dan kepahaman Islam itu dapat dikecapi oleh anak-anak murid yang disampaikan dakwah tersebut. Pengorbanan juga memerlukan kepada keikhlasan. Rukun yang kedua di dalam arkanul bai'. Ikhlas adalah satu perkara yang mesti di dalam ibadah, baik di dalam ibadah korban. Fasalli li rabbika wanhar. Tunaikanlah solat kerana Tuhan kamu dan tunaikanlah korban. Artinya korban itu sebagaimana solat mestilah dikhususkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Pengorbanan di dalam proses dakwah dan di dalam perjuangan ini tanpa keikhlasan akan menemui jalan buntu ataupun akan menemui kegagalan. Kegagalan di dalam istiqamahnya melaksanakan tugasan dakwah yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kegagalan mencapai matlamat kerana tidak ada keikhlasan sehingga memungkinkan pengorbanan yang sepatutnya berada di landasan yang sebenarnya akhirnya tergelincir daripada landasan yang sebenarnya akibat tidak adanya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia akan tersungkur dengan keindahan keduniaan, keindahan pangkat, keindahan harta benda, sehingga meminggirkan tanggungjawab melaksanakan tugas dakwah dan tugas untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala niyabatan 'ani nubuwwah fi iqamati ad-din wa siyasatud dunya. Pengorbanan juga di dalam arkanul bai' didahului dengan jihad, amal, kemudian jihad, menunjukkan bahawa pengorbanan tidak tercapai tanpa adanya gerak kerja yang bersungguh-sungguh. Jihad, usaha yang bersungguh-sungguh. Usaha yang bersungguh-sungguh itulah yang akhirnya menghasilkan pengorbanan. Usaha yang bersungguh-sungguh itulah yang memerlukan seseorang itu melakukan pengorbanan. Usaha yang bersungguh-sungguh memerlukan orang
melakukan pengorbanan diri, kesihatan diri, masa memerlukan orang melakukan pengorbanan, harta benda, duit habis, harta habis, memerlukan orang melakukan pengorbanan terhadap keluarga. Keluarga ditinggalkan, anak ditinggalkan demi melaksanakan tugasan untuk memastikan tanggungjawab sebagai pendakwah dan da'i, dan dalam kita mengaplikasikan konsep pengorbanan yang sebenarnya sebagaimana yang dituntut oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita membicarakan soal korban, kita melakukan korban suatu benda yang baik, tetapi juga kita melaksanakan, mengaplikasikan konsep korban itu di dalam kehidupan kita setahun. Bayangkanlah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila semua manusia, semua orang Islam mengaplikasikan konsep korban di dalam kehidupannya setahun selepas daripada hari raya korban, maka syiar Islam akan terus hidup sepanjang hari, sepanjang zaman, sepanjang tahun. Masyarakat Islam dapat terbina dengan asas dan tapak yang kukuh, sehingga matlamat iqamatuddin, menegakkan agama tercapai, dan akhirnya masyarakat ini dapat mentadbir dunia dengan agama. Inilah yang sepatutnya kita harapkan daripada kita menghadapi ataupun menyambut hari raya Aidil Adha, supaya semua gerak kerja Islam selepas daripada kita melakukan korban, ibadah korban, kita mengorbankan diri kita, masa kita, harta kita, memastikan gerak kerja Islam ini dapat diteruskan. Kepada guru, kepada pendidik khususnya, maka sudah tentulah ruang untuk mereka melakukan tugasan sebagai da'i, sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar dan sangat luas, kerana mereka terlibat dengan masyarakat awal ataupun pembinaan manusia dari awal, ataupun mereka terlibat dalam proses melentur buluh dari rebung, kerana mereka anak-anak murid, pelajar-pelajar di sekolah-sekolah adalah pelajar yang menyediakan diri mereka dengan keadaan rebungnya itu untuk dibentuk menjadi satu masyarakat yang memahami Islam dan memahami perjuangan Islam. Seterusnya, moga-moga mereka bersedia untuk mengorbankan diri mereka pula untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk membina asas yang baru pula di dalam masyarakat, asas kepimpinan yang memahami Islam, asas masyarakat yang memahami Islam, dan seterusnya membina negara Islam yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw
lafatahnahum alaihim barakatun minas sama'i wal ard. Sekiranya ahli penduduk sesebuah negeri amanu wattaqau lafatahnahum alaihim barakatun minas sama'i wal ard, nescaya akan dibuka pintu rezeki rahmat daripada Allah, keberkatan daripada Allah, minas sama'i wal ard, daripada langit dan bumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.